Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor globalisasi. Okey, iaitu banyaklah, terdapat banyak faktor-faktor globalisasi. Faktor yang menggalakkan globalisasi, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya globalisasi. Okey, so yang pertama kita tengok peranan kerajaan. So peranan kerajaan ni sangat penting lah dalam sebuah negara ni untuk memastikan hala tuju sebuah negara tu. Jadi kalau apa sahaja polisi kerajaan, dasar-dasar kerajaan ni, dia sangat mempengaruhi apa sahaja pembentukan sesebuah negara itu. Okey, contohnya kalau kita tengok macam cikgu cakap Korea Utara. Okey, Korea Utara telah membuat keputusan untuk tidak. Okey, kerajaan dia telah membuat keputusan untuk tidak berhubung dengan negara-negara di luar negara, di luar negara lain. Jadi dia nak buat dasar tutup pintu. Maknanya dia tak nak berhubungan dengan negara lain. Dia nak duduk dia je. Dia tak nak berhubungan dengan negara lain. Jadi itulah keputusan yang kerajaan dia telah buat. Jadi ikutlah terpulang pada negara itu. Tapi bila sekarang kebanyakan negara-negara sudah pun mengalami proses globalisasi. Okey, so salah satunya adalah disebabkan tindakan kerajaan mereka. Okey, kerajaan diorang ni mengamalkan sikap terbuka terhadap kemasukan syarikat-syarikat multinasional ni dengan melonggarkan kawalan ke atas aktiviti ekonomi. Okey, so bila sesebuah syarikat multinasional tu dia nak masuk ke negara kita, contohnya ke negara kita, contohnya Shell nak masuk ke negara kita, dia tengok okey, apa undang-undang, apa peraturan-peraturan, apa polisi yang kerajaan kita amalkan. Jika dia tengok okey, polisi ataupun undang-undang kita ni longgar, jadi dia bolehlah, dia beranilah nak masuk. Kalau undang-undang terlalu ketat, dia tidak menarik, dia bukan lagi faktor penarik untuk kemasukan syarikat multinasional ni. Jadi bila tak masuk syarikat multinasional, tak berlakulah globalisasi, betul tak? Jadi sekiranya kerajaan kita ni dia nak menggalakkan berlakunya globalisasi, dia perlu mengamalkan dasar yang lebih terbuka dengan melonggarkan undang-undang ke atas kawalan ke atas syarikat multinasional ni kan. Okey, so pelaksanaan liberalisasi perdagangan. Apa maksud liberalisasi perdagangan? Liberalisasi perdagangan maksudnya perdagangan tanpa sekatan, perdagangan bebas. Okey, serta penyertaan dalam blok ekonomi. Sebelum ni kita dah bincang dah kan, penyertaan Malaysia dalam blok-blok ekonomi, contohnya seperti ASEAN kan. Okey, so yang ni dia akan menggalakkan kerjasama antara negara dalam ekonomi. Okey, contohnya dalam ASEAN ni kita ada negara-negara Asia Tenggara kan. Jadi dari situ kita akan membuat kerajaan kita dia akan datang dengan pendirian, dengan peranan dia untuk menarik lebih banyak syarikat-syarikat di negara-negara Asia Tenggara ni untuk beroperasi dekat negara kita. Contoh negara Thailand, syarikat daripada Thailand, syarikat Indonesia, syarikat daripada Vietnam untuk beroperasi negara-negara kita melalui blok ekonomi. Okey, blok ekonomi ni, okey, macam kita sebelum ni kita pernah bincang, tujuannya adalah untuk membangunkan ekonomi di negara-negara anggota. Negara-negara anggota ni negara-negara yang di bawah ASEAN kan. Okey, dan dia mengamalkan, kalau kita tahu blok ekonomi ni tujuan lagi satu adalah untuk mengurangkan ataupun menjadikan perdagangan itu bebas antara negara anggota sahaja. Contohnya kalau kita berdagang dengan Indonesia, dengan Thailand kan, ada keistimewaan berbanding dengan negara-negara bukan anggota. Itu maksud liberalisasi perdagangan. Okey, seterusnya kerajaan juga melaksanakan polisi perniagaan dan pemberian insentif seperti pelepasan cukai untuk menarik minat pelabur asing untuk melabur kat negara kita. Kita nak tarik lagi syarikat-syarikat multinasional ni untuk melabur kat negara kita. So kita perlulah polisi kita ni mestilah mesra dengan syarikat multinasional, dan kita mestilah bagi pelepasan cukai kan. Insentif tu macam pelepasan cukai lah. Kita tak perlu pun bayar cukai ke kan. Jadi dia akan menarik syarikat-syarikat asing untuk melabur kat negara kita. Okey, seterusnya polisi kerajaan seperti pengecualian visa untuk rakyat negara tertentu dan pemberian visa semasa kehadiran masyarakat dari luar negara dapat menggalakkan proses globalisasi.
Okey, yang ni contohnya macam yang ni contohnya macam pelancongan lah. Okey, kalau contohnya dulu baru-baru ni awal tahun hari tu kerajaan kita tak umumkan bahawa pengecualian visa kepada pelancong daripada China kan, betul tak? Kalau siapa yang mengikuti isu semasa dia tahu kerajaan kita telah memberi pengecualian visa kepada pelancong dari China untuk menggalakkan lagi mereka untuk datang melancong ke negara kita. Okey, so itu salah satu. So pelancongan ni pun salah satu pendapatan kepada negara. Jadi dia menggalakkan lagi proses globalisasi. Apabila kedatangan pelancong-pelancong asing ke negara kita ni, itu menunjukkan bahawa kita sudah pun berlaku proses globalisasi. Dengan syarat kerajaan mestilah mengamalkan polisi yang mesra pelancong. Contohnya dia kecualikan visa. Okey, seterusnya faktor yang menggalakkan berlakunya globalisasi adalah infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang baru. Dia perlu, kerajaan kita ni perlu invest, perlu buat pelaburan dalam internet, make sure internet laju kan. Perlu make sure internet wifi tu dekat mana-mana je supaya memudahkan urusan perniagaan itu dijalankan. Okey, dia memudahkan urusan perniagaan lah. Sebab contohnya kalau macam kita kata syarikat multinational ni, dia ada cawangan di negara lain. Bagaimana dia nak berhubungan? Takkanlah kejap-kejap nak pergi naik kapal terbang jumpa kan, untuk buat mesyuarat semua tu tak perlu pun. Jadi dia boleh berhubungan melalui email, Telegram, Skype, fax. Okey. So kalau macam email, Telegram, Skype ni dia perlulah internet, rangkaian internet yang kuat kan. Line internet tu pun perlu di improve kan, untuk kita menarik lagi syarikat-syarikat asing ni untuk datang ke negara kita. Okay. Alright, so bila adanya teknologi maklumat ni, so dia membolehkan negara-negara di dunia ni memperoleh maklumat perdagangan dan ekonomi dengan cepat dan tepat. Dan hubungan ataupun kita kata hubungan perdagangan tu boleh berlaku dengan lebih baik kan. Contohnya berdagang dengan negara lain tu, jadi melalui adanya teknologi maklumat, hubungan tu dia berlaku dengan lebih cepat dan tepat. Okay, so yang ni juga, keadaan juga menggalakkan inovasi, produktiviti dan juga pertumbuhan ekonomi kan. Betul tak? Bila adanya infrastruktur teknologi yang lebih maju, adanya internet, Skype, okay, kita boleh meningkatkan kreativiti kita, produktiviti kita, menghasilkan produk-produk yang up to date, yang memenuhi pasaran, yang lebih berinovasi. Jadi ini pun akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita menghasilkan barang yang berinovasi tinggi, mendapat permintaan daripada pasaran dunia. Jadi kita boleh mengeluarkan barang dengan banyak. Okey, seterusnya, pada abad pengguna dapat membeli barang secara atas talian, dan ini menggalakkan perkembangan globalisasi. Sekarang ni pun kita dah banyak membeli barang atas talian kan, secara online. Tak perlu pun nak tunggu. Kalau macam dulu susah lah kita nak beli barang daripada China, daripada negara-negara lain susah. Tapi sekarang ni dah mudah sebab kita dah ada Shopee, ada banyak perniagaan atas talian yang memudahkan urusan pembelian kita. Okey, seterusnya infrastruktur pengangkutan yang baik. Kalau pengangkutan ni contoh macam nak berhubungan, nak kalau macam syarikat, ada syarikat multinational dekat negara ni. Okey, dia nak hantar barang. Okey, kalau tak ada pengangkutan yang baik, sistem jalan raya yang baik, tak ada satu alat perhubungan yang baik, dia akan susahlah untuk syarikat itu beroperasi, betul tak? Jadi dia tidak menarik lah. Tapi bila kerajaan kita buat pelaburan dari segi pengangkutan ni, pengangkutan yang baik, okey, contohnya dia bina jalan raya dengan lebih baik kan, dia bina jalan raya menghubungkan lebih banyak kawasan, okey, pengangkutan udara yang meliputi lebih luas kan, ini menggalakkan lagi proses penghantaran barang. Okey. Alright, so bila adanya pembinaan jalan raya ni, dia akan mengurangkan kos kepada syarikat-syarikat ni lah
Dia akan mengurangkan kos pengangkutan dan menjimatkan masa pengangkutan untuk menghantar barang, untuk mendapatkan bekalan-bekalan. Jadi dia boleh mengurangkan kos. Okey, contoh yang dia kata seperti penjualan kapal laut dapat menjimatkan kos pengangkutan sekaligus harga yang murah. Okey. Alright, penggunaan kapal laut ni kan, biasanya kalau kita nak beli barang daripada negara lain, kita guna kapal laut je. Okey. So kapal laut ni dia lebih jimat lah kan, dan dapat menjimatkan kos lah. Contohnya nak beli barang daripada Shopee pun akan melalui kapal laut Okey. Okey, seterusnya seterusnya kita pergi kepada sektor faktor yang menggalakkan globalisasi seterusnya adalah sektor pelancongan. Okey, bagaimana pelancongan ini menggalakkan berlakunya globalisasi. Okey, so macam kalau kita sedia maklum, sektor pelancongan ni memang memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara kan. Jadi memang kita kena galakkan pelancongan untuk datang ke pelancong ni untuk datang ke Malaysia untuk menggalakkan, untuk meningkatkan pendapatan negara kita kan. Sebab tu kalau tengok even masa kita berlaku wabak pun, kita still lagi memberi ruang kepada pelancong asing ni untuk datang ke negara kita supaya tidak menjejaskan sektor pelancongan dan seterusnya menurunkan pendapatan negara kan. Jadi sekarang ni apabila berlakunya wabak COVID-19 ni, dia telah menjejaskan sektor pelancongan secara sangat lah kan. Contohnya macam sektor pelancongan ni ada kaitan dengan penerbangan, perhotelan. Okay, so sektor ni sangat terjejas lah. Jadi kerajaan ni dia telah memberikan pengumuman kerajaan baru ni telah memberikan insentif lah kepada sektor-sektor yang telah terjejas ni. Okay, bukan itu yang kita nak bincangkan. Tapi kita nak bincangkan kenapa pelancongan ini penting. Kerana pelancongan ini sebenarnya dia salah satu penanda kepada sesebuah negara itu sama dia berlakunya globalisasi ataupun tidak. Sebab tu baru-baru ni artikel yang cikgu suruh kamu semua baca tu, dia kata negara yang mundur, negara yang tak berapa orang nak kenal, itulah negara yang paling sikit kes COVID-19 dan ada juga negara yang langsung tak kena pun. Sebab negara-negara ini tidak berlaku proses globalisasi. Diorang tak ada pelancong asing yang pergi ke negara itu. Faham tak? Sebab diorang terlalu miskin, mundur. Untuk membangunkan sektor pelancongan pun diorang tak boleh. Untuk menyediakan infrastruktur pun tak boleh. Sebab tu tidak ada pelancong yang pergi ke negara yang mundur dan miskin ini ya. Okey. Jadi sebab tu kalau kita tengok kes COVID-19 dekat negara-negara yang miskin ni sangatlah rendah. Okey. Alright. So apa yang kerajaan kita kena buat untuk menggalakkan sektor pelancongan ini berkembang lebih ialah dia kenalah bagi galakkan dan insentif kepada untuk membangunkan sektor pelancongan. Contohnya pemberian visa secara percuma kepada pelancong kan. So ini akan menggalakkan lagi proses globalisasi. Okey, dia kena juga bila saya cakap pelancongan ni dia ada kaitan dengan penerbangan, perhotelan kan. So dia kena juga meningkatkan lagi kemudahan pengangkutan seperti macam kat sini dia tulis KLIA 2 kan. Pembukaan KLIA 2 ni so dia meningkatkan lagi jumlah pelancong yang datang kat negara kita sebab dia memudahkan lagi urusan pergerakan kan. So kalau tengok KLIA 2 terlalu pack, so KLIA 1 terlalu pack, jadi that's why dia buka KLIA 2 untuk menggalakkan untuk memudahkan proses pergerakan manusia tu. Okey, so sekarang ni pun kalau kat Malaysia pun banyak lagi kemudahan-kemudahan lain okey untuk yang menggalakkan pelancongan ni seperti penempahan tiket secara online kan, penempahan tiket hotel, tiket kapal terbang secara online. So yang ni semua akan menggalakkan dia akan memudahkan urusan pelancongan, urusan pelancong-pelancong tu. Okey.